Jangan kerana kita nak menghormati agama lain, kita lupa untuk menghormati agama kita. Kecoh pula bila ada ahli politik, artis-artis yang ambil video, ambil gambar dengan memakai topi Santa Claus, baju yang mewakili ataupun sinonim dengan agama-agama tertentu. Boleh ke tidak? Ini jawapannya. Kita jangan tengok macam mana yang ada sekarang ni. Orang Islam bila mana dia kata harus, dia terus post dengan public di media-media sosial. Dia bergambar pula dengan, dia memakai pula pakaian-pakaian yang sinonim dengan keagamaan tersebut. Maka ini satu kesalahan pula bagi mereka yang melihat keharusan tu. So kita kena balance, kita kena tahu di mana kadar dan hadnya. Baik kata yang mengharuskan ataupun yang tidak mengharuskan, di mana kadar untuk kita dapat mencari satu titik fiqh ta'ayush yang disebut oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Kalaupun kita nak kata, sebagaimana kita nak mereka menghormati agama kita, kita juga kena menghormati agama mereka, perayaan mereka. Ya betul. Pada masa yang sama, kita juga kena menghormati agama kita. Jangan kerana kita nak menghormati agama lain, kita lupa untuk menghormati agama kita. Kita sebagai penganut agama kita kena lebih menghormati agama kita agar agama lain lebih-lebih lagi menghormati agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agamaku, agamaku. Tak kurang juga termasuk Buramin bertanya kepada Dr. Kamilin, apa hukum kita bergambar di tepi pokok-pokok Christmas? Sebab kan banyak di pasaraya sekarang hiasan-hiasan cantik pokok-pokok Christmas sempena hari Christmas. Sekarang ni kita cuba fikirkan, kita tengok pokok-pokok Christmas ni biasanya ada pada waktu bila? Kita tak nampak pada bulan Februari, kita tak nampak pada bulan Jun, kita tak nampak pada bulan lain, tapi kita akan nampak pun tak ada. Tak ada. Kita akan nampak pada bulan Disember sempena musim Christmas. Jadi pokok itu macam mana pun asal usul ceritanya, tetapi ianya sudah sinonim dan menjadi simbolik agama Kristian. Maka seharusnya kita sebagai seorang Islam kena ada sifat ghairah. Maksudnya daripada sudut kita ni, seorang Muslim, bila kita bergambar dengan pokok-pokok itu yang merupakan simbolik agama lain, maka seolah-olah kita ada that kind of element takdis ataupun elemen ta'zim, iaitu kita seperti mengagungkan dia, berasa mesra dengan dia. Sedangkan itu adalah satu perayaan yang disambut dengan ada kaitan dengan satu benda yang bagi kita satu benda yang kufur. Allah kata laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kufur bagi mereka yang mengatakan bahawa Allah itu sebahagian daripada elemen Trinity. Maka di situ kita kena ada unsur sensitif. Maka kita kena bezakan, even though kalau kita nak mengharuskan ucapan pada ruang lingkup yang terhad, tetapi janganlah pula pergi bergambar di sana sini, memakai topi Santa Claus, memakai baju Santa Claus. Untuk itu dah menunjukkan elemen meraihkan perayaan agama lain dilarang oleh para ulama secara ittifaq ataupun kesepakatan. Islam juga memberi sedikit kelonggaran kepada pemimpin yang memimpin bukan hanya memimpin orang Islam tetapi bukan Islam. Maknanya dibolehkan kita sebagai pemimpin memberikan ucapan sempena perayaan mereka, itu pun pada kadar had dan syaratnya. Jom kita tengok. Itu mungkin akan ada perbezaan jawapan. Sebab tu kita kata berkata sebelum memiliki jawatan itu lebih mudah daripada setelah memilikinya. Dan kemudian di sana ada satu kaedah dalam fiqh tasarruful imam, iaitu tindak tanduk imam ini manutun ala maslahah. Maksudnya dia tertakluk kepada maslahat rakyatnya. Jadi atas dasar itulah ketika mana diperbincangkan di peringkat Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan tentang hukum meraihkan perayaan agama lain ataupun budaya lain, maka daripada situ mereka mengatakan bahawa di atas dasar itu sahaja, maka setengah daripada para pemimpin itu diharuskan untuk nak mengucapkan kata-kata tersebut dengan kadarnya, iaitu of course dengan mengambil kira panduan, guideline yang telah kita sebutkan tadi. Tetapi hal itu berbalik kepada kita kata sifat wara' seseorang itulah. Kita kena ingat firman Allah Azza wa Jalla, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din
walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalang kamu untuk berlaku baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu keluar daripada rumah-rumah kamu, negeri kamu. Kita boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat adil, berbuat kebaikan. So kita kena ingat prinsip tu. Cuma kita nak balancekan dengan perkara-perkara yang boleh merencatkan, kita kata, agama, nilai kita, keimanan kita. Kita tak boleh ada unsur-unsur tasyabuh, kan? Bila kita pakai sebagai contohnya dengan pakaian perayaan agama lain, kita dah ada unsur tasyabuh, iaitu penyerupaan dengan agama lain. Sedangkan Nabi SAW dah kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum itu, kita akan tergolong daripada kalangannya, wal iyadu billah. So we don't want that. So dengan kadar apa yang ulama sebutkan, pada tempat yang dibolehkan, dalam kerangka itu sahaja, tetapi dengan penuh sifat warak dan insaf, dan kena berpada-pada. Kesimpulannya, pertama, sekiranya perayaan yang membabitkan kepercayaan agama, contohnya Merry Christmas, bila kita wish, maksudnya kita mengatakan selamat bergembira dengan kelahiran anak Tuhan yang menjadi the savior of mankind, itu kepercayaan mereka, tapi jangan pula kita turut sama mengucapkannya. Ataupun perayaan-perayaan lain yang membabitkan kepercayaan agama, pemujaan dewa dan sebagainya. Yang ni Islam amat tegas, kita dilarang sekali menyambutnya. Tapi kalau perayaan yang bersifat kebudayaan, contoh seperti Tahun Baru Cina, tak ada masalah. Dan hukum yang sama untuk pakaian sekiranya melambangkan budaya bangsa tertentu, tak ada hal. Of course, kenalah tutup aurat. Tapi kalau pakaian yang khusus kepada ahli agama tertentu, seperti pakaian Sami Buddha, yang tu tak boleh. Why? Sekali lagi, Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi kata, siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk di kalangan mereka. Itu Nabi kata, bukan Brahmin yang kata. Dan betapa hebatnya keluasan agama ni, kalau pakaian membabitkan budaya sesuatu kaum dan bangsa ke, baju superhero ke, selagi mana tidak melanggar batas syarak, kita jaga aurat, kita pakai kemas, tak kotor, tak selekeh, tak ada masalah. Ketiga, jika kita dijumpa oleh rakan kita yang tidak beragama Islam untuk ke open house mereka, sekiranya open house tu ada makan-makan semata-mata, pergilah. Tapi kalau ada upacara keagamaan, yang tu kita carilah excuse untuk tak pergi. Sebaliknya kita call ke, ataupun kita cari masa lain untuk kita ziarah mereka. Dan yang paling penting, kalau kita berpegang kepada pendapat para fuqaha, iaitu haram sama sekali hatta memberi ucapan sempena perayaan bukan beragama Islam, jangan sampai kita mempertikaikan iman mereka yang berpegang kepada pendapat harus memberikan ucapan kepada perayaan bukan beragama Islam. Dan mereka yang berpegang pada pendapat harus memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat kepada mereka yang tidak beragama Islam dalam perayaan mereka, jangan over lah pula sampai kita join kaki untuk menyambutnya. So kalau ini cara kita berlapang dada, insya-Allah harmoni masyarakat kita. Nabi sebut, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atasnya, maka akan diberikan kefahaman yang mendalam tentang agama. Tak kira siapa kita, macam mana sibuknya kita, belajar, dan belajar.